Selamat pagi, nama saya Monika Rinta Nausin. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian yang saya kaji, iaitu mengkaji berkaitan dengan keberkesanan penggunaan rangka karangan dalam meningkatkan kemahiran menghurai isi karangan dalam kalangan murid. Okey. Uh, Poin pertama iaitu latar belakang daripada kajian saya. Daripada latar belakang kajian ini, yang saya kaji iaitu memberikan penekanan kepada kemahiran menulis karangan. Kerana kemahiran menulis karangan ini sangat memainkan peranan penting dalam peperiksaan. Okay? Walaupun uh, individu ataupun um, orang kajian saya masih berada pada peringkat menengah rendah, tetapi ini merupakan langkah awal untuk membantu mereka cara menghuraikan menulis karangan dengan betul untuk membantu mereka di akhir peperiksaan nanti. Okay, seterusnya adalah saya dapati murid sukar untuk mencari isi dan menghuraikan isi tersebut. Misalnya, tajuk memberikan tentang kepentingan aktiviti bersukan kepada individu. Jadi mereka tidak dapat mencari isi dan menghuraikan isi dengan gramatis. Jadi untuk membantu pelajar ini menangani masalah seperti ini, saya telah menggunakan rangka karangan untuk membantu mereka bagaimana cara untuk menyusun ayat lebih sistematik dan lebih gramatis dan tidak lari daripada topik. Kajian ini melibatkan murid tingkatan 2C dengan tingkatan 3E. Saya memilih dua kelas ini kerana dua kelas ini yang paling kerap saya masuk. Pertama, kedua adalah um, paling senang pemantauan dengan saya. Dan seterusnya adalah penyataan permasalahan. Okay, permasalahan murid berdasarkan kajian yang saya dapati adalah pertama, murid tidak dapat menghuraikan isi dengan baik. Misalnya, murid dapat mencari isi tetapi tidak dapat menghuraikan isi. Misalnya, murid menghuraikan isi dengan ayat yang tidak betul, iaitu tidak tersusun dengan tidak gramatis, menyebabkan kekurangan markah pada bahagian penghuraian isi dan teknik penulisan mereka jadi kurang menarik. Kedua adalah huraian lari daripada kehendak soalan. Okay? Kerana hal ini terjadi kerana murid tidak dapat menghuraikan isi dengan baik. Jadi untuk membantu ini, saya menggunakan dengan kaedah penggunaan rangka karangan, di mana pelajar menghafal teknik rangka karangan, kemudian mereka mengaplikasikan rangka karangan tersebut ke dalam penulisan mereka. Okay. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian saya ada terbagi kepada 3. Yang pertama, mengenal pasti tahap kemahiran murid, menghuraikan isi. Kedua adalah menilai keberkesanan penggunaan rangka karangan lengkap. Ketiga adalah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa penulisan karangan. Okay, untuk objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap kemahiran dalam murid menghuraikan isi adalah saya dapati setengah murid, beberapa orang murid dapat menghuraikan isi dan dengan gramatis walaupun tanpa bantuan rangka karangan. Okay. Beberapa orang murid juga dapat setelah diperkenalkan atau diberikan pendedahan berkaitan dengan rangka karangan, murid menjadi lebih faham bagaimana cara untuk membuat karangan dengan lebih baik dan lebih gramatis, menjadi lebih menarik. Okay, berdasarkan penilaian saya berkaitan dengan selepas pendedahan rangka karangan kepada pelajar, iaitu murid, di mana 2C dengan 3E, saya mendapati ada peningkatan di bahagian penulisan karangan mereka. Di mana selepas
penerangan berkaitan dengan rangka keterangan ditekankan kepada murid, mereka dapat menguraikan isi, uh, menyatakan isi dan uh, isi yang disampaikan oleh pelajar dalam penulisan tidak lari daripada kehendak soalan. Biasanya pelajar sangat mengalami kesukaran pada bahagian menghuraikan isi lah. Okay. Seterusnya adalah soalan kajian saya, yaitu yang pertama adalah adakah rangka karangan dapat membantu penulisan karangan dalam kalangan pelajar? Bagi saya sekarang adalah ya, berdasarkan pemerhatian saya semasa di dalam kelas, pelajar dapat dapat menghuraikan isi, memberikan contoh penggunaan ayat yang gramatis, cara penghuraian ayat yang baik, di mana pelajar dapat menulis karangan dengan baik berbanding daripada sebelum pendedahan berkaitan dengan rangka karangan. Okay. Seterusnya adalah metodologi kajian. Saya menggunakan kaedah pertama adalah pemerhatian guru dan analisis hasil kerja murid. Okay, dekat sini saya melakukan aktiviti berkumpulan di dalam kelas bagi aktiviti berpusatkan pelajar dan guru. Okay. Berdasarkan pemerhatian saya dalam semasa aktiviti berpusatkan pelajar, secara berkumpulan mengikut tahap kemahiran pelajar, mereka dapat menghuraikan isi dan berkongsi idea antara satu sama lain. Hasil kerja mereka jauh lebih baik berbanding dari sebelum ini. Okay. Sampel adalah seramai 57 orang pelajar sebagai kajian tindakan saya, di mana dalam di sini saya menggunakan instrumen borang soal selidik yang dengan menggunakan skala Likert 5 mata. Okay, berdasarkan hasil kajian ini, dapatan kajian saya adalah selepas memberikan pendedahan berkaitan dengan penggunaan rangka karangan kepada pelajar, sekurang-kurang saya dapat membantu pelajar menjana idea secara sistematik, di mana pelajar dapat menghuraikan setiap isi berdasarkan tajuk dan ayat yang mereka gunakan lebih gramatis, tidak lari daripada topik. Okay. Memudahkan memahami kehendak soalan. Saya mengajar mereka bagaimana teknik untuk memahami kehendak soalan supaya jawapan di akhir semasa penulisan karangan mereka tidak lari daripada kehendak soalan. Ini dapat mengelakkan daripada pemotongan markah dalam penulisan kerana dalam peperiksaan terutamanya tingkatan 5, walaupun pelajar saya berada di tingkatan 2, orang instrumen kajian saya berada di tingkatan 2C dengan 3I, tetapi ini merupakan langkah awal untuk membantu mereka supaya kerana di tingkatan 5 untuk melayakkan pelajar untuk mendapatkan sijil SPM perlu lulus bahasa Melayu. Jadi ini sangat membantu pelajar untuk mendapatkan markah, sekurang-kurangnya dapat memberi kelayakan pelajar untuk mendapatkan sijil SPM. Okay. Seterusnya adalah meningkatkan keyakinan murid. Meningkatkan keyakinan murid ini, pelajar berasa lebih yakin kemahiran mereka dalam penulisan rangka karangan lebih baik, tersusun dan gramatis. Ini kerana berdasarkan rangka karangan yang saya telah dedahkan kepada pelajar, saya menekankan 5 konsep di mana selepas isi huraian, kemudian yang kedua adalah huraian, ketiga adalah contoh, keempat adalah contoh kepada huraian, dan terakhir adalah penegasan semula kepada isi. Ini yang membantu pelajar yakin
cara mereka menjawab dengan betul. Ini ada teknik rangka karangan ini ada lebih kepada soal jawab kepada diri sendiri. Oke, akhir sekali adalah kesimpulan dan cadangan saya kepada untuk aktiviti pembelajaran lepas ini adalah rangka karangan ini dapat memberikan kesan dan meningkatkan kemahiran menghuraikan isi dalam penulisan dalam kalangan pelajar. Yang terakhir adalah cadangan saya adalah saya akan menggunakan rangka karangan ini secara konsisten dalam PDP akan datang untuk menguji kemahiran pelajar. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya berkaitan dengan topik kajian saya.